Okay, kita lihat contoh soalan bab 1 Maklumat yang berikut diperoleh daripada self-trading bagi tahun 2018 dan 2019. Okay, so kat sini dia bagi aset beras masa, inventory, akaun belum terima, akaun belum bayar, bank, modal. Okay, bagi tahun 2018 dan 2019 lah. Okay. Kemudian kat bawah ni dia beri maklumat tokokan bagi tahun 2019 ialah 25%. Okay, yang pertama. Yang kedua, jumlah jualan bagi tahun 2019 ialah 180,000 termasuk 40% jualan secara kredit. Okey. Anda dikendaki menghitung perkara yang berikut bagi tahun 2019. Pertama, margin untuk kasar. Kedua, kadar pusing ganti inventory. Ketiga, nisbah semasa. Keempat, tempoh kutipan hutang. Dan akhir sekali, kelima, pulangan atas modal. Okey. So, jadi pertama kita nak kira margin untuk kasar. Kita tengok apa yang kita perlukan untuk kira margin untuk kasar. So, margin untung kasar. Okay, saya tulis kat sikit. Okay, margin untung kasar ialah mesti untung kasar lah kan. Untung kasar. Okay, bahagi dengan apa? Jualan Jualan bersih. Okay, bahagi dengan jualan bersih. Darab dengan 100%. Okay, so sekarang kita tengok. Kita memerlukan nilai untung kasar dan juga jualan bersih. Okey, jualan ni kita ada. Okey, sebab jualan ni kita telah dimention dekat maklumat tambahan lah. Jualan ni lah 180,000. Okey, so sekarang ni masalahnya kita tak tahu untung kasar berapa. Okey, daripada maklumat yang dia bagi tidak ada pun dia sebut untung kasar. Okey, jadi katakanlah kita namakan untung kasar tu sebagai X. Okey. Kita anggap untung kasar ni sebagai X Okey, kemudian tadi kita ada maklumat mengenai tokokan. Tokokan ialah 25%. Okey. Kita tengok pula rumus tokokan. Okey, rumus tokokan ialah untung kasar. Okey, untung kasar juga. Okey, bahagi dengan kos jualan. Okey, kalau tokokan kos jualan darab dengan 100% lah. Okey. So kat sini untung kasar ialah X. Okey, kita namakan dia X sebab kita tak tahu dia berapa. Okey, kemudian satu lagi kos jualan. Kos jualan pun tak diberi juga. Okey, jadi macam mana pula ni? Okey, kos jualan tak diberi. Okey, tak mengapa. Okey, cuba ingat balik macam mana kita nak kaitkan kos jualan dengan untung kasar. Sebab kos jualan dengan untung kasar ni jadi kaitan kan. Kalau kita buat akaun perdagangan, okey. Kalau kita buat akaun perdagangan, cara untuk kita dapatkan untung kasar, okey, untung kasar ialah okey, sama dengan jualan bersih tolak dengan kos jualan. Betul tak? Ini cara kita dapatkan untung kasar. Okey, seperti mana kita cari ataupun kita buat akaun perdagangan lah. Okey, jadi kat sini untung kasar ni kita dah namakan di X kan. So kita ganti dekat sini X Okey, kemudian jualan bersih pula. Okey, jualan bersih telah diberi iaitu 180,000. Okey, so 180,000. So sekarang ni kita nak cari kos jualan So saya pilih KJ ya. KJ ni kos jualan lah. Jadi kalau kita nak cari KJ ni, kita nak jadikan KJ sebagai tajuk. Jadi KJ ni kita pindah ke kiri. Okey. KJ kos jualan kita pindah ke kiri, X kita pindah ke kanan. So maksudnya kos jualan sama dengan 180,000 tambah X. Okey. So selepas tu kita gunakan pula rumus tokokan tadi.
Okey, sebab tumpukan ni telah diberi tumpukan ialah 25%. Okey. Jadi berdasarkan rumus tumpukan ni, okey, so kita bawa ni, tambah ke bawah. Okey, berdasarkan rumus tumpukan, kita tumpukan jadi 25% kan. So kita ganti dengan 25 lah. Okey, 25. Kemudian untuk kasar ialah X. Okey, kos jualan pula, okey yang ni. Kita ganti kos jualan dengan 180,000 tambah dengan X. Okey, lepas tu darab dengan 100 lah. Okey, jadi yang sebelah bawah ni kita akan pindah dia ke sebelah kiri. Okey, so bila kita pindah di sebelah kiri dia akan jadi darab sebab sini dia bagi kan. Jadi darab maksudnya 25 ni kita akan darabkan dengan 180,000 tambah X. So yang sebelah kanan pula X darab 100, so dia akan jadi 100X. Okey, jadi 25 darab dengan 180,000 ni, okey, kita kena kira lah. So dia akan dapat 4,500,000 4,500,000. Okey. Lepas tu dah 25 darab X dia jadi 25X lah. So sama dengan 100X. Okey, kemudian 25X ni kita tambah pula, bukan tambah saya dah silap, bukan tambah tolak lah patutnya pindah. Dia tambah pula dah. Okey. Saya betulkan balik Okey, jadi yang ni tadi X ni pindah jadi tolak tolak. Kan tambah, tolak. Okey, jadi kemudian bila pindahkan X ni ke sana, so dia akan jadi ni kat sebelah kiri kita ada 4,500,000. So bila pindah dia akan jadi 100 tambah 25X lah. So 100 tambah 25X dia akan jadi 125X. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan X 4,500,000 ni kita bahagikan dengan 125. Okey. So nanti bila awak bahagikan dia, awak akan dapat nilai X ni sama dengan 3,600. Salah, 36,000. 36,000 So X ni tadi apa? X ni tadi adalah untung kasar. So ni untung kasar lah. So untung kasar kita sama dengan 36,000. Okey. So bila kita dah dapat untung kasar ni 36,000 ni kita boleh cari balik kos jualan. Okey. So kos jualan pula sama dengan 180,000. Okey, berdasarkan yang ni lah 180,000 tolak dengan 36,000. Okey. Jadi 180,000 tolak 36,000 kita akan dapat 144,000. Okey, so sekarang kita dah ada maklumat. Satu, pertama untuk kasar dia, kedua kos jualan dia. Okey, sekarang kita boleh jawab soalan satu balik lah. Okey, so soalan satu tadi dia nak margin untuk kasar kan. So margin untung kasar sama dengan margin untuk kasar maksudnya untuk kasar dia 36,000. Bahagi dengan jualan tadi, jualan bersih ialah 180,000. Kemudian darab dengan 100%. Jadi yang ni bila awak kira awak akan dapat 20%. Jadi margin untuk kasar dia adalah 20%. Ini untuk soalan 1. Untuk soalan 2 pula. Untuk soalan 2 pula kita nak KPGI iaitu kadar pusing ganti inventory.
Mula-mula kita tulis rumus. Apakah rumus untuk kadar pusing ganti inventory? Okey. Kadar pusing ganti inventory ni sama dengan kos jualan. Okey, kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okey. Jadi kos jualan tadi kita dah kira juga. Okey, bila kita dah dapat untuk pasal tadi, kita dah siap sekali kira kos jualan. Okey, so kos jualan dah ada lah. Cuma inventory purata ni kita kena kira dulu. Okey. So inventory purata Inventory purata bermaksud inventory awal tambah inventory akhir, lepas tu kita bahagi dua kan. Okey, jadi inventory awal, okay, tengok kat sini balik dekat atas. Okay, inventory awal dia 28,000, manakala inventory akhir dia 29,600. Okay, jadi kita tambah dulu 28,000 tambah dengan 29,600. Kemudian bagi dua lah sebab kita nakkan dia punya purata. Okay, lepas tu kira. Okey, kita akan dapat dia punya inventory purata 28,800. Okey. So, sekarang kita boleh kira dia punya KPGI So, KPGI, okey, kadar pusing ganti inventory sama dengan kos jualan dia 144,000. Okey, bahagikan dengan inventory purata 28,800. Okay, so yang ni apabila kita bahagikan, kita akan dapat kadar pusing ganti inventory-nya ialah 5 kali. Okay, ni dalam kali lah. Okay, maksudnya 5 kali setahun. Okay, dalam satu tempoh per corner. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan 2. Okay, kemudian soalan 3. Soalan 3 pula dia minta kita cari nisbah semasa. Okey, so kalau kita nak cari nisbah semasa, maksudnya aset semasa, jumlah aset semasa kena bahagi dengan apa? Kena bagi dengan liability semasa lah. Okey. So kita tulis dulu nombor 3. Okey, mana nak tulis ni? Okay, nak bagi senang tengok kita tulis kat sebelah atas lah Okay, so nombor 3 lah. Nisbah semasa. Okay, sama dengan aset semasa bahagi dengan liability semasa. Okay, jadi kita punya aset semasa ada apa? Kita tengok aset. Okay, aset ialah aset semasa Yang ni satu inventory aset. Okay. Kemudian account belum terima juga aset. Okay, kemudian bank lah aset. Okay, ni aset-aset. Okay, kat sebelah sini pun sama kalau yang sebelah aset akhir ni ni awalan ni akhir. Ni aset semasa, yang ni pun aset semasa. Okay, tetapi bank ni dia dah jadi liability. Kalau dia buat dalam kurungan tu bermaksud dia negatif. Maksud kalau negatif tu dia dah jadi liability lah. So yang ni adalah liability semasa. Okay, liability. So kalau yang untuk awal tahun ni liability cuma satu sajalah. Okay. Boleh faham jadi sekarang ni kita nak kira nisbah semasa ni ikut awal ke akhir. Kena ikut yang akhir tahun ni. Bukan awal tahun, kita akan ambil yang akhir tahun. So maksudnya tengok aset semasa akhir tahun akhir tahun. Okay, jadi aset semasa kita ada dua kat sini iaitu inventory sebanyak 29,600. Okay, tambahkan dengan account belum terima dia 8,800. Okay, ni dua aset lah. Dua aset semasa yang ada. Okay,
Kemudian perkan dengan liability pun ada dua juga. Satu ABB satu lagi bank. Bank ni dia jadi liability, dia jadi overdraft lah. Okay, so 8,200 tambah dengan 1,400. Okay, so kita tambahkan yang atas dulu. So tambahkan yang atas, kita akan dapat 38,400. Okay, manakala yang bawah pula kita akan dapat 9,600. Okay, lepas tu bahagikan lah. Okay, boleh bahagikan. Kita akan dapat yang paling 4, maksudnya 4 nisbah 1. Okay. So bagi setiap ringgit liability, dia ada 4 ringgit lah untuk bayar. Okay, itu maksudnya. So ini untuk nombor 3. Okay. Kemudian yang nombor 4 pula, kita nak kira tempoh kutipan hutang. Okay, so kalau tempoh kutipan hutang ni, dia punya formula dia, okay, siapa ingat formula dia? Formula untuk tempoh kutipan hutang ialah jumlah ABT. ABT bahagikan dengan jualan kredit. Okay, jualan kredit. Lepas tu darabkan dengan 365 hari. Okay. So ini dia punya formula. So ABT, okay, ABT kita kat sini akhir tahun punya. Akhir tahun punya ialah 8,800. Okay, kemudian jualan kredit, okay, dia dah mention kat sini 40% jualan secara kredit. So maksudnya 40% daripada 180,000 ni adalah jualan kredit. So sekejap, saya turun bawah sikit. So kat sini 40% daripada 180,000. Okay, lepas tu baru kita darab dengan 365 lah. Okay, jadi kalau awak kira yang 40% ni, so 40% daripada 180,000 ni bersamaan dengan 72,000 Okay. 72,000. Okay. So lepas tu kita darabkan dengan 365 hari. Okay, then bila kita kira, kita akan dapat jawapannya lebih kurang 44.61. Jadi oleh kerana ni bilangan hari, so kita gundakan kepada integer terhampir lah. So 45 hari. Okay, so maksudnya perniagaannya mengambil masa 45 hari untuk mengutip hutang dia daripada ABT. Okay, kemudian akhir sekali kita ada pulangan atas modal. Okay, pulangan atas modal saya letak kat sini Okay, pulangan atas modal. Okay, tulis formula dia dulu. Pulangan atas modal bersamaan dengan untung bersih. Okay, perkan dengan modal apa? Modal awal Modal awal. Okay, lepas tu darab dengan 100% lah. Macam biasa. Okay, dia dalam peratus. Jadi untung bersih. Untung bersih pun tak ada juga kan? Dia untung bersih dah sini tak bagi pun. Okay, jadi kalau tak ada untung bersih, macam mana kita nak kira? Okay, so salah satu caranya ialah dengan membandingkan modal akhir dengan modal awal. Okay, tak awak belajar tajuk rekod tak lengkap kan? So rekod tak lengkap kan tugas kita ialah untuk kira untung bersih. Okay, so ada dua cara untuk kira untung bersih. Satu, kita guna kaedah perbandingan. Satu lagi, kita guna kaedah analisis. Okay, jadi kalau rekod tu tak lengkap, kita boleh guna kaedah perbandingan lah. Okay, kaedah perbandingan itu maksudnya membandingkan modal akhir dengan modal awal. Jadi kat sini kita boleh kira untung bersih dengan menolak modal akhir. Okey, menolak modal akhir dengan modal awal lah. Okey, jadi kat sini kita kira untung bersih dahulu So untung bersih
sama dengan modal akhir tolak modal awal. Okay, ini kita guna kaedah perbandingan yang macam yang kita belajar dekat rekod tak lengkap. Okay, jadi modal akhirnya tadi, kita tengok balik berapa. 128,800 dengan 112,000 Okay, jadi 128,800 tolak dengan 112,000. Okay, betul ke saya tulis? Tengok balik. Takut tersilap. Betul Okay. Jadi kita akan dapat dia punya untung bersih sebanyak 16,800 So ini adalah untung bersih lah. Okay, so sekarang kita boleh kira pulangan atas modal. Okay, so pulangan atas modal kita tulis sebelah sini, sambung. So pulangan atas modal sama dengan untung bersih 16,800 bagi dengan modal awalnya 112,000 darab dengan 100%. Okay. So yang ni bila kita kira kita akan dapat pulangan atas modalnya sebanyak 15%. Okay. So dah complete lah. Kita punya soalan ni. Semua kita dah jawab daripada 1 sampailah 5. Okay, so soalan ni agak menarik lah pada saya kerana kita kena cari untung kasar, kos jualan dan juga untung bersih sebab dia tidak diberi secara direct ni. Kita kena cari, macam tadi kita cari untung kasar dan juga kos jualan berdasarkan maklumat tokoh yang dibagi. Okay, so macam mana? Boleh faham ke? Okay, saya harap korang semua boleh faham lah. Okay, so itu saja.